mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak 3 Amin. So we continue our lesson which is on chapter 4, reactivity series of metals. Last week, sepatutnya this week kita ada kelas. Sepatutnya hari Rabu hari tu, tapi kita ada cuti Wesak, so saya tak nak ganggu cuti kamu. Cuma kita nak revise sedikit. Tajuk sebelum ni kita belajar tentang siri kereaktifan logam. The reactivity series of metal. Okay. Logam-logam biji ataupun kita panggil dia biji timah. Biasa kita sebut biji timah ataupun hasil lombongan yang ada dalam kerak bumi. Ada mineral-mineral semula jadi, galian-galian semula jadi yang ada dalam muka bumi kita. Contohnya hematite, bauxite, galena dan sebagainya. Okay, nama-nama tu saya dah minta kamu untuk selesaikan dalam muka surat 66 buku kerja. Okay, dekat situ nanti kamu boleh tengok dia punya common name: bauxite, hematite, galena, quartz, cassiterite, ferrite dan apa lagi satu? Marmar. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil calcite, limestone. Okay. So untuk hari ni kita sambung. Sekejap ya. Saya buka slide. Okay. So kita ulang kembali sekejap tentang siri kereaktifan logam. What does mean by reactivity series of metal? Bila kita bincangkan, bila kita katakan tentang siri kereaktifan logam, dia merujuk kepada tindak balas logam tersebut terhadap oksigen. Kamu nampak tak slide saya ni? Nampak kan? Nampak cikgu. Okay. So, saya terang balik semula. Jadi, bila kita kata siri kereaktifan, dia merujuk kepada tindak balas logam tersebut terhadap oksigen. Macam last week saya terangkan dekat kamu, mana-mana logam yang bertindak balas dengan oksigen, itu kita panggil dia reaktif. Mana-mana logam yang bertindak balas dengan oksigen, kita panggil dia reaktif lah. Contohnya kita ada dalam kehidupan seharian, contohnya paku. Paku kalau dia terdedah dekat udara, lagi-lagi kalau tersimpan dalam air, dia akan mudah berkarat. So itu kita panggil dia kereaktifan logam ataupun kereaktifan besi tu terhadap air. Dia terkakis bila terdedah dengan udara. So menyebabkan paku tu berkarat. Kita panggil dia berkarat. Karat tu sebenarnya adalah corrosion. Corrosion means the reactivity ataupun tindak balas. Reaction between the metal and oksigen. Tindak balas logam tersebut dengan oksigen. Kalau kita tengok dalam buku teks tu, kita punya logam ataupun kita punya metal adalah iron ataupun besi. Manakala kalau tindak balas magnesium in air, burning. Okay. Logam magnesium akan terbakar apabila terdedah dengan udara ataupun oksigen. Jadi itu adalah salah satu contoh tindak balas yang ada dalam kehidupan seharian. So, kat sini kita tengok, in a vigorous reaction between a more reactive metal such as magnesium and oxygen, a bright flame is observed as shown on photograph, on figure. So, kalau logam tu reaktif, dia akan menghasilkan nyalaan. Nyalaan yang berwarna. Okay. Kalau logam tu kurang reaktif, less vigorous reaction, maksudnya dia tak adalah menampakkan logam tu tiba-tiba bercahaya atau menghasilkan penyalaan. Contohnya macam paku. Paku tu kalau terdedah dengan udara, kita tak nampak tiba-tiba paku tu keluar api, keluar asap, tidak. Tapi kita nampak hasil tindak balas yang mana berlakunya perubahan pada warna. Di change color in apa tu kita panggil structure, bentuk dia. Kenapa? Sebab dia dah terkakis. Nampak? Paku asal sepatutnya tak berkarat, tapi apabila terdedah dengan udara ataupun air dalam tempoh waktu yang lama, dia akan menyebabkan paku tu berkarat dan berubah struktur dan warna dia menjadi warna perak. Okey. So, itu adalah contoh dalam kehidupan seharian. Jadi, macam yang saya terangkan minggu lepas juga, kamu perlu hafal dia punya siri kereaktifan logam. Kamu kena memorize. You have to memorize the reactivity series of metal. So how we are constructing the reactivity of metal? Due to the reaction of metal and oxygen. Dari macam mana kita buat susunan ni, susunan kereaktifan logam ni, dia adalah berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen. Jadi lebih reaktif logam tu terhadap oksigen, the more reactive metal that react to oxygen, kedudukannya akan terletak di sini, di kanan. Nampak ni, anak panah ni ke arah kanan. So,
the most reactive metal on earth toward oxygen is potassium, which is K. Nombor 1 ni. Second, sodium. Third, calcium. Fourth, magnesium. And followed by aluminium, zinc, ferrum, stannum or tin ataupun timah dalam bahasa Melayu. Lead, plumbum, copper, mercury, silver, and last one is aurum. Okay, untuk makluman kamu, for your information, AG ni silver, ini adalah argentum ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia perak man. Ni perak ataupun silver. Aurum ni adalah ni mak kamu suka, emas. Kamu pun suka emas, gold. Okay, so daripada siri kereaktifan logam ni kita boleh katakan aurum is the less reactive metal. Maksudnya emas ni tindak balas dia terhadap oksigen sangatlah rendah. Sebab itulah dia berharga, sebab dia tak mudah teroksida. Dia tak mudah bertindak balas dengan oksigen sebab dekat kandungan udara kita kan ada banyak oksigen. Kalau barang kemas ataupun emas tu mudah teroksida, mudah bertindak balas dengan oksigen, so nanti dia cepat berkarat, dia cepat terkakis. So nilai dia akan susut. Jadi sebab itulah aurum ni sangat mahal sebab dia kurang bertindak balas terhadap oksigen. Tapi kalau dibandingkan dengan potasium, sodium, kalsium yang ke atas ni, dia sangat reaktif. Jumpa je oksigen, terus bertindak balas. Macam mana dia bertindak balas? Dia akan menghasilkan vigorous reaction. Dia akan menghasilkan bright flame. Dia akan menghasilkan jalaan. Pam, letup terus. Tu contoh. Okay. Cuma dekat sini point yang penting, you have to memorize. Cara nak memorize, ada saya bagi tahu minggu lepas. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hisham aman. Okay, saya ulang lagi sekali. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hisham. Cikgu Hisham ke, suka hati kamu lah. H ni nak stand for apa? Aman. Okay. HG ni bukan, nanti HG ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia mercury. Dia punya simbol berbeza. Takut nanti kamu ingat H. H tu apa ya? H tu adalah mercury. Okay. So, selepas kamu hafal dia punya kedudukan reaktif logam, dan kamu perlu tahu which one is the most reactive. Okay, bila nampak susunan macam ni, yang sebelah kanan ni adalah logam yang sangat reaktif. The most reactive metal here. Kalau yang sebelah kiri adalah the less reactive metal. So, kamu kena berhati-hatilah, kena perhatikan logam, susunan logam tu sama ada dia ke kiri ataupun dia ke kanan. Dia boleh ubah benda ni. Cuma nanti kamu kena kenal pasti. The most reactive metal for sure is potassium ataupun symbolized as K. Manakala the less reactive metal is aurum ataupun emas. Okay, kedudukan tu berbeza, kamu kena perhatikan betul-betul Baik. So, untuk mengkaji lebih detail macam mana tindak balas logam ni terhadap oksigen, so kita akan buat eksperimen. So, inquiry based activity kita sepatutnya supposedly we have to do the experiment lah. So, kita akan study tindak balas logam terhadap certain metal. Kita tak boleh buat semua metal ni. Kita tak boleh buat semua logam. Kita hanya buat beberapa logam saja seperti mana yang ada dalam buku teks. Okay, kita boleh tengok buku teks muka surat 130 guys. Ataupun dalam buku teks bahasa Melayu, saya tak pasti muka surat berapa. Tapi, cuba tengok aktiviti 4.3 which is the reactivity several metal towards oxygen. So, yang ini kita kena study betul-betul. Kita kena tengok apa sebenarnya yang kita nak tengok, hasil, what is the reaction, what is the result of the reaction between certain metal towards oxygen. Baik. Okay, let's look at here on the aim of experiment to study the reaction of heating metal such as the magnesium, aluminium, zinc, iron and lead toward oxygen. So dekat sini kita ada beberapa sampel metal yang kita gunakan. Okay, so saya akan buat dia punya short form Magnesium dia punya symbolize kita tulis Mg. Aluminium kita symbolize dia sebagai Al. Zinc kita symbolize dia sebagai Zinc. Iron kita symbolize dia sebagai Ferrum, and lead kita symbolize dia sebagai Pb. Towards oxygen. Oxygen ni bukan metal lah. Oxygen adalah O2 yang ada dekat kita punya persekitaran.
So, how do we do the process? How do we do the experiment? Just by heating the metal. Nampak ni? Dia punya kata kunci adalah heating. Heating bermaksud memanaskan. So, in laboratory, how do we heating sen? How do we heating the metal? Kita akan gunakan Bunsen burner. Kita akan panaskan dia dengan Bunsen burner lah. To supply the oxygen. Kita panaskan logam tersebut dan kita akan tengok apakah hasil tindak balas logam tersebut terhadap oksigen. Pastinya for sure tindak balas logam magnesium, aluminium, zinc, ferrum, lead berbeza. Cuma kita nak tengok which one is the most reactive, which one is the less reactive. Cikgu, kenapa dia tak gunakan aurum? Kenapa tak gunakan emas? Ada berani guna emas? Emas dalam mahal. So sebab tu dalam eksperimen kita tak gunakan semua metal. Kita gunakan metal-metal yang tertentu sahaja untuk diuji. Siapa nak uji emas? Emas pun susah nak jumpa. Okay. So let's going to the figure. Kita terus tengok pada figure sahaja macam mana dia set up the eksperimen. So ini kamu akan set up kalau kita bersemuka nanti. Okay guys. Okay. Dekat sini kita ada boiling tube. And then kita ada porcelain plate. Kita ada piring porcelain. Piring porcelain yang kita letakkan logam di situ. Okay. Yang kat sini kita letakkan aluminium, magnesium, ferrum, and lead tadi. 4 logam. Bukan kita letak serentak. Satu-satu kita letak. That means we have 4 set of experiment which is set up for aluminium, set up for magnesium, ferrum, and lead. Setiap logam ni dalam bentuk serbuk dan akan diletakkan di porcelain plate ni tadi. Okey. Kemudian sebelum tu dekat bahagian hujung sini, bahagian hujung yang kamu nampak tu tadi, kamu nampak dalam gambar, ditulis kat sini potassium manganate crystal. Okey, yang ini adalah pepejal kalium manganat. Okey, ada dua benda akan dipanaskan di sini. First one is potassium manganate itself and then the metal powder. Okey, kenapa perlu dipanaskan? Okey guys, dengar sini baik-baik Potassium manganate akan menghasilkan oksigen. Potassium manganate ini tadi apabila dipanaskan dia akan menghasilkan oksigen. Tadi cikgu cakap oksigen kan ada dekat udara. Okey, tetapi apabila kita letak dalam setup of experiment, we need enough supply of oksigen. Kita perlukan sumber oksigen yang betul-betul cukup, 100% supply. So macam mana kita nak buat? Kita akan panaskan potassium manganate. We need to heat the potassium manganate to supply enough oxygen to done the reaction. Untuk melengkapkan tindak balas ni kita perlu supply oksigen yang secukupnya. Kita bukan boleh ambil oksigen dekat dalam makmal tu sendiri. Risau. Memang ada oksigen tetapi dia punya, kita panggil apa bukan density, dia punya volume ataupun kepekatan, dia punya density of oksigen tu tak cukup. Tak cukup sebenarnya untuk bertindak balas. Sama lah juga dengan paku. Kalau paku tu kamu tengok, dia tak adalah hari ni kamu beli paku, esok dah berkarat. Tak kan? So dia akan makan masa. Sebab apa? Density, kepekatan oksigen dekat sesuatu tempat tu berbeza-beza. Sebab tu dalam eksperimen, untuk supply, untuk bekalkan oksigen yang cukup, kita perlukan pemanasan potassium manganate ni tadi. Jelas? Jelas. Okey, terima kasih atas respon. Baik, sekarang kita akan panaskan potassium manganate. So, dia akan bekalkan oksigen. Saya wakilkan dia sebagai O2. So, nanti oksigen ni akan bergerak. Besar pula. Oksigen ni akan bergerak. Oksigen ni akan bergerak daripada kawasan potassium manganate ini bergerak. Dia akan lalu glass wool. Glass wool ni adalah kapas. Wool kapas. Wool kapas ni akan dilalui oleh oksigen. Kenapa dia ditutup dekat sini? Supaya tak kristal potassium manganate ni tetap bercampur dengan metal powder ni tadi. So kita kena letak kapas kaca kat sini. So nanti oksigen akan bergerak. So dia akan lalu dekat sini. Okay, sambil tu pula metal powder ni pun dipanaskan. So akan berlaku sesuatu, iaitu either the metal will create a flame ataupun tidak. Tapi bergantung pada logam apa. Baik. Yang itu yang kamu kena hafal dekat situ. Baik. Sekarang ni akan berlaku tindak balas apabila oksigen bergerak dan juga logam tu akan dipanaskan. Cuma sekarang kita nak tahu result dia,
tindak balas oksigen terhadap aluminium, apa yang berlaku? Tindak balas oksigen terhadap magnesium, apa yang berlaku? So kita terus pergi pada table. Okey, kalau kita tengok, perhatikan pada table ni, okey. Tak menarik kan, sebab kita tak buat benda ni. Kalau kita buat, kamu akan nampak wow, cantiknya. Ibaratnya kamu pernah main bunga api kan? Tindak balas logam tu nanti kamu boleh nampak seolah-olah macam bunga api tadi tu lah. Dia punya flame. Okay, sekarang kita tengok observation. Dekat dalam table observation ni, kenapa saya tekankan dekat sini? Sebab bahagian sini sangat penting untuk kamu tahu kesan tindak balas ataupun kesan kereaktifan logam tu terhadap oksigen. So we have several example of metal here: magnesium, aluminium, zinc, iron and lead. Kita ada 5 contoh logam. Tertinggal tadi zinc, tertinggal satu lagi. Kemudian kat sini ada kolom metal burns very quickly and brightly. Metal burns quickly and brightly. Metal burns slowly. Metal glows brightly. Metal glows dimly. Okay. Ada banyak term dekat sini. So kita tengok satu-satu. Metal glows dimly maksudnya dia hanya glows ni macam dia bersinar je lah. Dia tak terbakar. Glow ni dia bersinar saja. Dimly maksudnya secara malap. So kat sini metal glows brightly, dia bersinar secara terang. Kalau sini pula metal burns, maksudnya metal logam tu dah terbakar. Burns slowly. Yang sini pula metal burns quickly and brightly, dia terbakar dengan cepat dan sangat terang. Yang lagi satu lagi pula, magnesium burn very quickly and brightly. Lalu je sikit oksigen terus zap, nampak dekat, nanti kamu akan nampak dekat boiling tube ni satu cahaya yang sangat terang tiba-tiba. Itu menarik tu. Tapi logam yang mana? Okay. Secara teori, kita tengok sini secara teori saya susun siap-siap dulu. Cuba kamu ramalkan. Secara teori, kita ada logam aluminium, magnesium, zinc, iron dan lead. So we have aluminium, magnesium, zinc, ferrum and lead. Tadi kan saya suruh hafal. Okay, sekarang saya tulis balik. Kalau nak kahwin mesti nampak ke tu? Okay, sorry tak nampak. Okay. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hashim aman. Okay, saya dah buat dah susunan ni. Kena hafal lah maksudnya. So kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hashim aman. Susunan saya daripada kiri ke kanan. Jadi ini menunjukkan daripada kanan ke kiri, daripada aurum ke potasium. So anak panah ni ke kiri menunjukkan dia lebih reaktif, most reaktif. So saya tulis sini most reaktif. Okay, sekarang ni diberi 5 logam. Dalam eksperimen ada 5 logam. Ni secara teori ni. Aluminium, magnesium, zinc, ferrum and plumber. And lead, sorry. Plumber boleh sebut, lead pun boleh sebut. Dalam bahasa Melayu plumber, dalam bahasa Inggeris lead. Baik. So, saya nak tanya siapa Danish ada dalamnya. Okay, Danish Irfan. Antara aluminium, magnesium, zinc, ferrum dan juga lead, yang mana lebih reaktif? Danish Irfan. Aluminium. Terima kasih. Kerana apa? Kalau kita tengok dekat sini, kedudukan aluminium lebih kiri, lebih reaktif. So kita wakilkan dia sebagai nombor 1. Okey. Nombor 2, Ailia. Yang mana lebih reaktif? Zinc. Okey. Zinc kedudukannya. Okey, nombor 3. Apa ada kat sini? Arif ada. Iqbal. Tak ada. Fasihah. Alamak.
Aduh. Sekejap hilang pula apa surat dia. Ada tadi berapa? 130 meter. Eh 130. Sorry bukan surat saya tertinggal. Okey, sekejap. Mana tadi saya tengok. Okey, sini tadi. Okey. So saya sambung balik. So the first one is aluminium yang paling reaktif, followed by zinc. Kemudian kita tengok kalau kat sini antara magnesium, ferrum dengan lead. Yang ketiga adalah ferrum. Keempat adalah kamu tertinggal magnesium. Irfan, tersilap Irfan. Kita ada Mg kat sini. Kalau dekat Mg lagi atas daripada aluminium. So yang betulnya adalah nombor 1 adalah magnesium. Nombor 2 ni aluminium. Nombor 3 ni baru zinc. Nombor 4 ferrum. Patutlah saya tak perasan. Ada M kat situ. So Irfan sebenarnya Mg dulu sebab kat sini ada M. Kalau nak kahwin mesti ni adalah Mg, magnesium. So kita dah dapat kedudukan secara teori. Kita dapat kedudukan magnesium nombor 1, aluminium 2, 3, 4 dan 5. Jadi sekarang saya tanya lagi sekali. Agak-agak kamu kita dah susun dah ni. Yang ni pula saya letakkan nombor sini sebab. Nampak. 1 2 3 4 5. 5 keputusan, 5 bahan. So maksudnya setiap satu bahan tu ada wakil dia lah. So nombor 1 ni, metal burns very quickly and brightly. So which one? Aluminium, magnesium, zinc? Magnesium. Yes. Magnesium. Good guys. Magnesium. Secara teori kita dah tahu dah. Walaupun kita tak running eksperimen. Okay, nombor 2. Metal burns quickly and brightly. Aluminium. Ya, bagus. Aluminium. So saya labelkan aluminium. Metal burns slowly. Nombor 3. Zinc. Zinc. Jatuh ke zinc. Sama susunan dia. Nombor 4. Metal glows brightly. Nombor 4. Yes, ferrum. Iron. Kamu boleh sebut iron, kamu boleh sebut ferrum. Dua-dua tak salah, dua-dua betul. Dan akhir sekali metal glows dimly. Nombor 5. Lead. Plumber. Okey, dah kita dapat dah. Ini secara teori baru kita susun. Nanti kita akan buktikan betul ke susunan kita ni berdasarkan siri kritikal logam. Okey. Saya cerita secara praktikalnya pula Sewaktu eksperimen dijalankan, kita akan ada beberapa error ataupun kita panggil dia either parallax error ataupun zero error, which mean kesilapan daripada kita sendirilah. Manusia kan tak lepas daripada kesilapan. So waktu kita running eksperimen, kemungkinan oksigen tu tak cukup supply. Satu. Dan juga nombor 2, kemungkinan serbuk-serbuk logam tadi dah expired. Tamat tempoh. Apa yang kita panggil expired tu sebenarnya? Expired bermaksud logam tu telah teroksida. Teroksida dengan apa cikgu? Dengan oksigen yang ada dekat sekeliling dia. Walaupun bekas tu diletakkan, metal tu diletakkan dalam satu bekas tertutup, dalam tu still lagi ada oksigen, tetapi tak adalah oksigen yang banyak. Bermaksud ada beberapa logam dalam tu, certain metal kat situ akan teroksida, akan expired. So sebab itulah kebanyakan bahan kimia yang ada dalam makmal, dia ada dia punya expiry date. Tempoh, apa kita panggil dia? Expiry date lah, apa bahasa Melayu tamat tempoh dia ada. Dia ada tempoh waktu dia. Berapa lama boleh guna. Macam kamu makan roti kan ada expiry date dia. Dah sampai setahun, mana boleh makan lagi roti tu sebab roti tu telah teroksida ataupun kita panggil basi. Tu maksudnya tindak balas dengan oksigen. Tapi dekat sini kita study tindak balas logam terhadap oksigen. Jadi sekarang secara teori kita dah dapat dah susunan logam ni tadi berdasarkan kereaktifan series logam dia. Jadi sekarang ada question mudah dekat sini. So let's look at on the question. You have to complete the word equation. Okay, just a word equation. Mudah saja. Word equation for the reaction of each metal towards oxygen. Mudah. Saya bagi contoh. Magnesium
dan juga oksigen, apabila magnesium bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan, dia suruh kamu tulis word equation tau. Maksudnya kamu tulis macam ni saja. Magnesium oxide. Nah, kamu hanya perlu tambah perkataan oxide selepas logam tersebut. Jadi kalau aluminium oxide, Aluminium oxide. good. Aluminium oxide. Mudah saja. Kalau zinc oxide, just write down zinc oxide, iron oxide, ataupun kamu boleh tulis ferrum oxide. Yang ini lead oxide. Okey, begitu sahaja untuk belajar sains. Nanti kalau kamu dah naik tingkat 4, nanti kakak-kakak kamu dah belajar dah sebelum ni. Kamu kena tulis dia punya symbol ataupun formula equation. Tu lagi susah sikit lah. Kamu kena wakilkan magnesium ni sebagai Mg, oksigen sebagai O2, kemudian anak panah MgO. So ini pelajar kimia akan buat macam ni. Dia nampak menarik ni, best ni. Tapi kalau untuk syllabus form 3, kamu hanya perlu tulis persamaan dalam bentuk perkataan saja, in word equation. So mudahlah, kamu tambah sahaja perkataan oxide di situ untuk menunjukkan logam tersebut telah bertindak balas dengan oksigen. Okey, itu sahaja. Kemudian untuk soalan nombor 3 ni last, dia suruh kita susun ekor susunan berdasarkan siri kereaktifan logam. Tapi guys, faham betul-betul, tengok betul-betul, dia nak susunan tu daripada lebih reaktif ke kurang reaktif. Dalam soalan ni dia kata, based on the result from this activity, you have to complete the following sequence of metal according to their decreasing reactivity. Banyak pelajar dia tersilap, terlepas pandang dekat sini. Dia terlepas pandang pada kehendak soalan. Either soalan tu minta increasing reactivity, dengar baik-baik kamu kena tengok soalan, sama ada dia minta increasing reactivity ataupun decreasing reactivity. Dua benda yang berbeza. Kalau dia nak decreasing reactivity, maksudnya kamu kena letak yang the most reactive at the first place. Kalau dia kata increasing reactivity, kamu kena letak the less reactive on the first place. Maksudnya dekat sini decreasing. Decreasing maksudnya daripada lebih reaktif pergi kepada kurang reaktif. So kat sini tadi lebih reaktif adalah magnesium. So saya tulis sini magnesium Mg, kemudian kita ada aluminium Al, and then kita ada zinc, kita ada iron ataupun ferrum, and last one kita ada lead. Okey, jangan tiru macam saya Sebab apa? Sebab cikgu letak simbol. Dalam soalan, dalam jawapan kamu, you have to write down in word. Sebab soalan tak minta pun dalam simbol. Jadi, faham-faham lah. Janganlah tulis macam ni. Jangan ikut saya. Ini salah ni. Kalau kamu tulis macam ni, salah. Kamu kena tulis perkataan. Ni saya saja je simbolkan. Okay, sini kena tulis macam ni. Magnesium. Cikgu, kalau saya salah eja macam mana? Jawapan salah. Jawapan untuk ejaan kena pastikan betul-betul. Ini dia punya sains punya marking dia strict sikit. Walaupun kita bunyi macam betul aluminium, tapi kalau tak ada I satu pun dah salah. So sini you have to be careful with the words. Yang ni tadi kita kata ferrum kan, ferrum ataupun iron, and last one ini lead ataupun tulis plumbum pun boleh. Okay, ejaan pastikan betul. Kalau tak rugi, salah markah. Baik, biasanya kat sini kamu boleh dapat 2 markah. 5 logam ni biasanya dapat 2 markah. Kalau satu salah susunan, 1 markah je lah dapat. Okey. So, itu adalah tindak balas logam terhadap oksigen. 1. Ada soalan? Tak ada. Okey, good. Now kita tengok satu subtopik iaitu the position of carbon in the reactivity series of metal. Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey. Kat sini kita baca sikit information yang dibagi. The position of metal in reactivity series of metal depend on the reactivity of metal when reacting with oxygen. Kita dah bincangkan tadi. Yang pertama, kedudukan logam tu adalah berdasarkan tindak balas logam tersebut terhadap oksigen. So, can the position of non-metal such as carbon and hydrogen. So,
it shown that dia menunjukkan bahawa karbon ni dan juga hidrogen, ditambah lagi satu hidrogen adalah non-metal. Non-metal maksudnya bukan logam. Karbon dan hidrogen adalah bukan logam. Tetapi kenapa karbon dengan hidrogen ni perlu diletakkan dalam siri reaktiviti kimia? Siri reaktiviti kimia pula. Siri kereaktifan logam. Okay, nanti kita tengok. Ada gunanya. Kamu pernah tak pergi Tanjung Tualang? Pernah pergi Tanjung Tualang? Tak. Tak pernah? Tak. Alah, Tak. dekat Tanjung Tualang tu, kat Tanjung Tualang, siapa share Jamboard ni? Oh, nak share Jamboard subscribe. Dekat lagi buka pula. Okey, dekat Tanjung Tualang ada satu kapal korek yang dah lama, berusia boleh kata ratus tahun juga, sebab dia start 1932 tapi operasinya dia tutup pada tahun 1992. Sekejap saya tunjukkan kat kamu. Yang sini. Okey, sambil-sambil tu saya nak share satu bahan supaya kamu nampak apa yang kita belajar ni sebenarnya berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Your entire screen number 2. Nah, ni dia. So nampak tak ni? Oh, ni ke kapal korek dekat ni Batu Gajah. Yes, betul tu Irfan. Inilah kapal korek yang ada di Batu Gajah. More specific di Tanjung Tualang. Dan nama dia TT5. TT5 Tin Dredge, kapal korek Tanjung Tualang 5. Dia ada banyak kapal korek sebenarnya, tapi yang masih lagi wujud secara fizikalnya adalah di Batu Gajah. So sebab tu ini salah satu warisan dunia tau. Kamu jangan main-main tau. Ni warisan dunia, World Heritage Site. Satu-satunya kapal korek yang masih lagi Oh, ini tahu. tahu kan? Ini salah satu kapal korek yang masih lagi, dia punya rupa fizik dia masih lagi macam tu. Ini kita panggil kapal korek. Okey. Ini apa kaitan dengan apa yang kita belajar ni? Okey, ini kapal korek ataupun kapal korek Tin Dredge yang digunakan untuk melombong timah. Melombong timah, biji timah. Melombong biji timah. Pelombongan lah maksudnya. Kalau kamu perasan kan kat situ banyak kawasan tasik kan. Kenapa ada kawasan tasik? Kerana dikorek. Kawasan tasik tu dikorek. Kita study benda ni kan, biji-biji galian tu dikorek daripada hasil bumi, daripada kerak bumi. So untuk mendapatkan timah. Tapi kenapa ditutup? Sebab harga timah dah murah. Stannum. Harga timah dah murah, kos operasi tak dapat tampung. So dia ditutup pada tahun 1992. Baru je lagi 1992. Korang tak lahir lagi. 1992 saya dah jadi 1. Tin Dredge in Perak begin from 1848 in Taiping. Wow. Nampak? Ini pelombongan biji timah bermula pada tahun 1848 di Taiping, Perak. So sebab itulah Perak dikenali sebagai negari yang kaya dengan perak. Perak man. Silver. Okey. Nak masuk sini kena bayar RM10. Okey. Ni saya saja nak kongsi dengan korang. Ni gambar-gambar dia. Nanti cubalah pergi sini. Sebab ini adalah salah satu warisan dunia. Warisan dunia, bukan main-main. Salah satu warisan dunia. So kita patah balik dekat sini. Apa kaitan pula dengan karbon dengan hidrogen ni, cikgu? Okey, dia ada kaitan sebenarnya. Sewaktu proses untuk menggali ataupun melombong kapal korek ni tadi, kita akan gunakan, kita tak boleh guna, kita kena, kan contohlah macam nak cakap kita lombong, cari gali lombong. Yang kita jumpa tanah, selut. Jadi kita kena asingkan benda tu kan. Kita nak dapatkan timah, kita nak dapatkan stannum. So macam mana cara dia? So kita akan letakkan dia dalam relau bagas, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris apa yang saya lupa lah. Macam satu tangki lah. Dekat dalam kapal korek ada satu kawasan tangki. Dia akan separatekan logam dengan sanga ataupun tahi biji. Bukan tahi. Sisa biji. Jadi antara bahan yang digunakan adalah arangkok ataupun cakol ataupun karbon. Dekat sinilah fungsi karbon tu tadi. Hilang balik ni surat ni. Sorry. Jap. Buka surat. Surat berapa ya?
Ni saya tunjuk tadi ni. Extraction of iron. Okay, inilah saya panggil tadi dia punya apa saya cakap tadi? Tangki tadi tu. Tapi sebelum tu kita tengok sini dulu. Kita nak study kedudukan karbon tadi tu. Okay, ni. Baik, mari kita tengok sini balik. The position of carbon. Okay. Kenapa kita highlightkan carbon dekat sini? Sebab carbon akan digunakan untuk proses mengekstrakkan biji benih. Biji benih pula. Biji timah ataupun biji galian. So, kita akan gunakan carbon. So, we have to know the position of carbon in reactivity series of metal. But how? So, kita macam mana kita tentukan kedudukan dia. Kedudukan, bila saya kata kedudukan tadi, kita refer terus dekat sini. Yang kalau nak kahwin tadi tu. Sebab tu penting untuk dihafal. Kalau kita tengok tadi, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hisham Aman Au. Tak ada pun karbon dekat sini. Walaupun sini C. Ca ni kalsium bukan karbon tau. Jadi di manakah kedudukan karbon sebenarnya? Dan di manakah kedudukan hidrogen? Okay, saya bagi tahu siap-siap Okay, kedudukan karbon dan hidrogen terletak di sini. Dan di sini. Okay. Karbon terletak di antara aluminium dan zinc. Kat sini terletaknya karbon. Hidrogen terletak di antara zinc dan ferrum. Sini terletaknya hidrogen. Okay. So, maklumat tambahan untuk dihafal adalah karbon terletak di antara aluminium dan zinc. Karbon. Hidrogen terletak di antara zinc dan ferrum. H. Okay, mari kita tengok balik satu tadi. Okay, so you have to carry out activity 4.4 and again, kalau kita bersemuka, banyak benda kita boleh buat. Kita akan tentukan position ataupun kedudukan karbon. Tadi dah belajar dah secara teori. Kedudukan karbon adalah di antara zinc dan juga aluminium. Antara zinc dan juga aluminium. Tengah-tengah. Okay, so let's look at on the setup of experiment. Dalam soalan, dia akan bagi gambar macam ni tau. So, kita terus fokus kat gambar. Dia akan fokus terus kat gambar lah, senang. So, dekat dalam gambar ni, kita ada, jangan pening pula. Yang ini sebenarnya adalah tungku kaki 3 tau. Ini adalah tripod stand. Ini gambaran secara depan. This one is your tripod stand. Lepas tu kita ada crucible, bekas crucible. Kemudian kita ada clay. Pipe clay. Yang ni macam kamu pernah tengok kalau dekat mak-mak kamu akan nampak macam ni. Bentuk macam ni. Clay segitiga. Segitiga clay. Kenapa clay segitiga ni? Untuk letakkan mangkuk dekat atas lah. Mangkuk pijar dekat atas. Supaya tak jatuh. Biasakan kamu gunakan sedawai, wire gauze. Okay, untuk eksperimen ni kita tak gunakan wire gauze. Kita gunakan pipe clay triangle. So, kemudian kita akan letakkan, nampak dekat sini. The mixture of carbon and metal oxide. Kenapa kat sini oxide pula? Maksudnya dia logam tu telah teroksida. Mixture of carbon and metal oxide. Campuran karbon dan juga metal oxide, logam oksida. Okay, let's say we get one example here. Kita katakanlah kat sini dalam eksperimen kita gunakan apa? Okay, tengok sini material bahan yang kita gunakan. Sini kena fahamkan betul-betul tau. Kena fahamkan betul-betul. Okay, kita gunakan serbuk karbon C. Kita gunakan zinc oksida. Saya tulis dia punya simbol Kita gunakan aluminium oksida. Abaikan je 2 3 tu. Ini pelajar kimia saja. Kita gunakan lead oksida, lead oxide. Baik, kita ada karbon, kita ada zinc oksida, aluminium oksida dan juga lambung oksida. Okey, takut korang pening. Sorry jap. Saya padamlah oksida ni. Okey, kita ada logam Pb, kita ada logam Al, kita ada logam zinc. Mudah untuk kamu tengok. Baik, sekarang ni secara teori. Secara teori tadi kita tengok ni dulu Kita tengok 3 ni dulu. Kita ada logam zinc, plumber dengan aluminium. Okey, yang paling reaktif adalah aluminium. Kemudian diikuti oleh zinc. Lepas tu baru lead. Aluminium, zinc, baru lead. Secara teori tadi, kedudukan karbon di antara aluminium dengan zinc. Okey, teori. Secara praktikal. Mari kita tengok terus. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Kita tengok sini lah.
Lepas kita campurkan zinc oksida. Okay, kita ada 3 bahan, maksudnya 3 set yang kita akan buat. Kita akan campurkan zinc oksida dengan serbuk karbon ke dalam satu bekas mangkuk pija dan kita akan panaskan dan kita akan tengok hasil tindak balas dia. Yang kedua, set kedua pula kita akan ambil aluminium oksida, campurkan dengan serbuk karbon juga dan dipanaskan juga. Kita tengok apa hasilnya. Dan akhir sekali kita akan letak lead oksida campur dengan serbuk karbon dan kita akan panaskan juga. Dia 3 set kita akan panaskan dan kita akan tengok apakah hasil tindak balas tersebut. Okay, so heat the mixture strongly and observe the change that happen to the mixture. Record the observation on the table. So kita akan ada 3 kolom untuk table. Satu, tindak balas zinc oksida dengan karbon. Yang kedua, tindak balas aluminium oksida dengan karbon. Yang ketiga, tindak balas lead oksida dengan karbon. Okay, so kita ada bahagian observation, pemerhatian dan juga bahagian reactivity of carbon. So maksudnya logam oksida tadi bertindak balas dengan karbon. Saya ulang. Logam oksida tadi bertindak balas dengan karbon. As shown on the equation below. Ni, tengok sini. Dalam soalan ni, dia bagi tindak balas. Okay, bermaksud kamu bukan kena hafal lah. Walaupun boleh lah. Tapi kena tahu betul-betul, kena faham. Bila faham, senang untuk hafal. Zinc oksida bertindak balas dengan karbon. Sebab apa? Bahan yang kita campur tadi tu. Okay, so mari kita tengok. Tapi dekat sini dia tak nyatakan macam tadi. Dia dah ada nampak dah glow, tak glow, bright, tak bright. Dekat sini dia nyatakan observation sahaja. Jadi saya tulis saja observation sebab kita tak buat. Kita tengok, saya akan tulis pemerhatian dia. Okay, pemerhatian dia pertama, apabila zinc oksida bercampur dengan karbon, okay, dia punya observation dia, kita akan kita akan nampak the mixture will glow. Akan membara. Glow ni membara kan? Macam keluar, dia tak keluar api, dia keluar bara je. Okey, yang kedua, tindak balas aluminium oksida dengan karbon. Tindak balas aluminium oksida dengan karbon, kita akan nampak no change. There is no change. Tak ada apa-apa perubahan yang berlaku pun pada campuran tersebut. Dan yang ketiga, kita ada campuran lead oksida dengan karbon. Yang ini kamu akan nampak the mixture tu campuran mixture will glow. Campuran tersebut akan membara. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, dua logam oksida yang akan membara, iaitu logam zinc dan juga logam lead. Logam zinc, tengok sini baik-baik dua saja daripada 3 set ni tadi. Yang ni kita gunakan zinc oksida, yang ini kita gunakan aluminium oksida, yang ini kita gunakan lambung oksida ataupun lead oksida. Tindak balas dengan karbon. Yang menghasilkan baraan ataupun nyalaan adalah zinc dan juga lambung sahaja. Tengah-tengah tidak. Jadi berlakunya tindak balas, tanda keluar sini tik. Berlakunya tindak balas pada zinc dan juga lambung. Saya tanda right kat sini. Tapi tidak berlaku apa-apa pada aluminium. There is no change. So, itu bermaksud reactivity of carbon. Maksudnya apa sini? Dia kata kereaktifan karbon. Maksudnya dekat sini, karbon lagi, saya tulis sini karbon lebih reaktif berbanding zinc. Itu maksud dia. Mana-mana bahan yang akan menghasilkan nyalaan bermaksud karbon tu lebih reaktif. Maksudnya nombor 3 ni pun sama jugalah. Karbon tadi tu lebih reaktif daripada lambung. Manakala aluminium ni tadi, aluminium ni lebih reaktif daripada karbon. Sebab itulah tak berlakunya apa-apa. Jelas? Okey, saya ulang lagi sekali Mana-mana bahan yang menghasilkan nyalaan bermaksud karbon lebih reaktif daripada bahan tersebut. So kat sini yang pertama zinc dengan karbon. Observation kita nampak baraan ataupun nyalaan. So bermaksud karbon lebih reaktif daripada zinc. Yang nombor 3 ni pun sama juga. Ada baraan, ada nyalaan. Karbon lebih reaktif daripada lambung. Nombor 2 tadi tak ada apa-apa perubahan. Bermaksud aluminium tu sendiri lebih reaktif daripada karbon. Aluminium itself is more reactive than carbon. Jadi
Daripada sini, kita boleh tetapkan kedudukan yang mana karbon terletak di antara aluminium dan zinc. Sebab karbon ni tadi lebih reaktif daripada zinc, lebih reaktif daripada plumbum. Tetapi kurang reaktif daripada aluminium. So, karbon ni tak boleh pergi dekat depan. Karbon ni mesti di belakang. Duduk belakang aluminium ni tadi. Jelas? Jelas. Okay, good. So, kalau tak jelas tadi tak apa. Hafal sahaja kedudukan. Sebab tu saya tak nak hafal. Saya tak galakkan kamu hafal sebelum faham. Sebab nanti tiba-tiba tak faham. Aluminium, karbon kat mana Kamu kena faham macam ni. Berdasarkan eksperimen, kita nampak karbon ni tadi lebih reaktif daripada zinc dan juga plumbum. Sebab dia akan menghasilkan nyalaan. Tapi dengan aluminium, dia tak hasilkan apa-apa. Jadi kedudukan dia di bawah aluminium. Tapi di atas zinc dengan lead. Itu maksud dia. Alright. So, daripada situ pula, kamu kena buat equation. Okay. But based on question sini, dia cakap, kamu kena tulis persamaan kimia. Persamaan kimia di antara zinc oksida dan juga karbon akan hasilkan apa pula? Okay. Dua benda. Ingat tak tadi kita cerita pasal kapal korek timah tadi kan? Kapal korek timah tu tadi akan bertindak balas. Dia dah korek hasil tindak balas, dia dah korek kat tanah. So dia nak dapatkan galian tadi tu, yang timah tadi tu, sternum, dia akan tindak balaskan dengan karbon. Bila bertindak balas dengan karbon, dia akan dapat timah tu sendiri. Dia akan dapat timah tu sendiri dan juga karbon dioksida. Jadi sekarang ni contoh kat sini kita ada zinc oksida dan juga karbon, kita akan dapat logam tu sendiri. So maksudnya kita akan dapat zinc sahaja. Tujuan kita belajar benda ni untuk kita dapatkan logam daripada kerak bumi, daripada bawah tanah. So kita nak dapatkan logam tu, kita tak nak oksida. Oksida tu maksudnya benda yang dah terasing, dah terbasi. Jadi zinc oksida ni tadi, bila bertindak balas dengan karbon, kita akan dapat zinc dan juga gas karbon dioksida, karbon dioxide. So, tindak balas logam oksida dengan karbon akan menghasilkan logam tu sendiri dan juga gas karbon dioksida. Okay, untuk eksperimen yang kedua, untuk set yang kedua, kita ada aluminium oxide dengan karbon. Okay, siapa-siapa boleh bantu saya? Atika, Arif ada? Arif tak ada. Siapa-siapa boleh bantu saya untuk tindak balas yang kedua? Saya besarkan sikit. Aluminium plus carbon dioxide. Aluminium Plus carbon dioxide. plus carbon dioxide. Okay. Betul tak? Betul tak? Kenapa cikgu tiba-tiba tanya? Betul ke tidak? Kalau kita tengok pada pemerhatian, nampak tak kat sini dia kata no change. Sepatutnya tidak berlaku apa-apa tindak balas. Okay, jelas tak? Jelas saya Alia? Alia tadi bagi jawapan. Okay, sebenarnya tidak berlaku apa-apa. Okay. Tiada berlaku apa-apa tindak balas. Jadi apa nak tulis kat sini cikgu? No reaction. Kerana apa cikgu? Kerana based on experiment, okay, based on activity, kita tak buat activity pun. Tapi kat sini saya dah bagi result dia. Tidak ada berlaku perubahan apa-apa. Jadi sebenarnya apabila aluminium oksida dengan karbon, aluminium tu tak dapat dipisahkan daripada oksida. Sebab aluminium ni sendiri lebih reaktif daripada karbon. Jadi tindak balas ni tidak berlaku. Okay, kalau kita tengok balik secara teori, aluminium kat sini, karbon nombor 2. So karbon tak boleh pindah dekat aluminium. Ibaratnya macam ni lah. Aluminium ni orang kaya. Orang kaya nombor 1 di Malaysia. So karbon ni orang kaya nombor 2 di Malaysia. So kalau dia nak kaya, dia perlu duit lagi banyak. Tapi tak boleh sebab dia orang nombor 2. So dia letak nombor 2 je lah. So kalau nak pisah ataupun kalau nak dapatkan tempat yang pertama tu, dia mesti lebih kaya daripada aluminium. Siapa yang lebih kaya daripada aluminium? Ni. Yang lebih kaya daripada aluminium tadi magnesium, kalsium, sodium dan juga potasium. Ini yang lebih kaya daripada aluminium.
Tapi aluminium lebih kaya daripada zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, mercury, argentum, atau silver dan juga aurum. Okey, jelas kan kat sini? Jelas Alia? Boleh Okey, nombor 3, mari kita tengok. Nombor 3 kita ada lead oxide. Okey. Patah balik dekat teori kita tadi. Betul, berlaku tindak balas. So bermaksud lead ni boleh diasingkan. So dia akan dapat lead plus carbon dioxide. Okey. Jelas kelas? Yes. Okey, terima kasih. Okey, mari kita tengok. So maksudnya kat sini, saya ulang balik sekali dah balik. Kita cerita pasal kapal korek tadi pula. Kapal korek dekat Tanjung Tualang, dia akan gali, hasil galian dekat lombongan kat sana kita ada stannum oxide, tin oxide. Kita ada tin oxide di dalamnya. Bila kapal korek tu korek dekat lombong tanah tu, dia akan keluarkan biji timah. Biji timah tu namanya tin oxide. Tin oxide dan akan bertindak balas dengan karbon. Kenapa karbon? Sebab karbon lebih reaktif. So, agak-agak kita akan dapat apa? Tin oxide. Tak faham cikgu. Okey, tak faham. Saya ulang balik sekejap sabar. Okey, ni cerita pasal kapal korek pula tadi. Kapal korek dekat Tanjung Tualang, fungsinya adalah untuk cari gali timah, biji timah. Biji timah yang hasil galian dekat biji timah tu kita dapat nama ni, nama logam dia adalah tin oxide. Tin oxide. Tin oxide ni sebenarnya stannum. Nama lain ni stannum. Stannum oxide. Tapi kamu nak hafal namanya ni. Stannum oxide ataupun nama lainnya tin oxide. Okey, kalau kita tengok dalam siri kereaktifan logam, ada tadi yang saya lupa ni. Yang kalau nak kahwin ni, kalau nak kahwin ni adalah siri kereaktifan logam. Kalau kita tengok kalau nak kahwin ni tadi, siri kereaktifan logam, kedudukan stannum tu dekat mana? Stannum ataupun tin. Ni nampak tak ni? Ni. Ini adalah stannum. Nama lain dia tin. Nama lain dia timah dalam bahasa Melayu. Sekarang kamu belajar 3 benda sekarang. Biji timah ataupun kita panggil tin ataupun kita panggil stannum. Perasan tak? Tidak, orang Perak kan panggil ke sana cangkat apa? Cangkat apa? Kan kita ada cangkat lada, cangkat jering. Dekat kapal korek tu panggil apa? Cangkat apa? Siapa tahu? Cangkat? Tahu. Tak tahu. Takkan tak tahu, orang Perak ni tak tahu. Irfan tahu Irfan? Cangkat apa? Cangkat apa Irfan? Cangkat? Cuba tanya. Saya tahu, saya orang Johor. Kamu orang Johor? Bangsa Johor. Cangkat tin. Cangkat tin. Kalau dekat kita dekat Teluk Intan kita ada cangkat jong. Saya tak tahulah kenapa kat sini panggil jong kan. Tapi dekat sana kita panggil dia cangkat tin. Kenapa cangkat tin? Tin tu sendiri bahasa kimia dia adalah timah. Nak merujuk kepada kawasan pelombongan, cangkat tin. Tin tu sebenarnya daripada timah. Okey. Itu asal usul kenapa. Saya tak tahulah betul ke tak, tapi secara scientifically tin tu saya rujuk kepada timah. Sebab tu kawasan pelombongan. Baik, sekarang kita rujuk balik pada soalan saya tadi ni. Kapal korek Tanjung Tualang tadi akan mengorek tin oksida ataupun stannum oxide. Jadi, apabila stannum oxide ni, merah pula. Stannum oxide ni bertindak balas dengan karbon, dia akan hasilkan apa kelas? Dia akan hasilkan tengok balik dekat atas ni. Karbon akan bertindak balas dengan mana-mana logam yang kurang dari reaktif daripada dia. Karbon ni banyak duit. Dia akan dermakan untuk orang-orang yang bawah ni. Dia tak boleh dermakan orang atas ni. Orang atas ni dia dah kaya. Karbon ni tadi akan dermakan dekat orang-orang bawah je. So, stannum ni antara salah satu orang yang bawah dia. Stannum ataupun timah ataupun tin. Jadi sekarang tindak balas akan berlaku. Tin oksida ni ataupun stannum oxide ni akan bertindak balas dengan karbon, menghasilkan sama je dekat atas. Menghasilkan apa?
tin karbon dioksida. Yes. Menghasilkan tin dan juga karbon dioksida. Bukan tin karbon dioksida tau. Dua benda tau. Dia bukan bergabung sekali. Tin campur. Dua benda yang berasingan. Karbon dioksida ni pergi mana? Pergi dekat atas lah. Pergi dekat atmosfera. Dah bebas dekat atmosfera. Tapi nanti dekat kapal korek Tanjung Tualang tu, mereka akan dapatkan ni lah. Tin ataupun sternum. Okay, kalau buat yang bawah ni pun sama jugalah. Karbon akan hasilkan apa? Akan hasilkan sternum plus karbon dioksida. Okey, ini maksud dia. So, sternum dan juga tin tadi itself, kita nak pisahkan dia daripada oksida ni tadi. So, nanti dia dapatlah ni. So, dia jual lah benda ni ke kilang-kilang untuk hasilkan apa? So, apa yang hasilkan timah? Contohnya, cat ataupun alat tulis, alat perkakas dapur, perkakas alat tukang, banyak daripada sternum, tin, timah dan sebagainya. Banyak benda lah. So macam ni lah tindak balas yang berlaku dekat Tanjung Tualang tu sana. Daripada tin oksida ataupun sternum oxide, tindak balas dengan karbon, dia akan dapat logam yang original. Maksudnya logam yang original setelah kita pisahkan dia. Dan juga gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni akan terbebas dekat udara lah. So, dekat sini kita boleh nampak kapal korek sebenarnya ataupun kawasan pelombongan ni akan menghasilkan banyak gas karbon dioksida. So, bagus ke tak bagus? Bagus ke pembebasan gas karbon dioksida daripada asap-asap kilang? Kurang bagus, tak bagus sebenarnya. Jadi sebab itulah salah satu punca kenapa banyak kawasan pelombongan ditutup, sebab berlakunya pencemaran apa? Pencemaran udara. Okey, jelas? Okey, kalau tak jelas nanti tengok lagi balik video ni tadi. Okey, untuk menjelaskan kamu, untuk bagi menjelaskan penjelasannya yang sebenarnya untuk kamu. So saya nak nanti dalam buku journal, in your journal book, dalam buku panjang, saya nak kamu buat dua perkara. Perkara yang pertama adalah aktiviti 4.3. So you need to write down all the procedure, all the things inside activity 4.3 dalam muka surat 130. Okey, kamu salin daripada tajuk dia, M, material, apparatus, instruction. Yang ni tak payah. Safety precaution ni just baca je. Tak payah salin Saya ulang lagi sekali. Safety precaution tak payah. And then apa yang kamu kena buat adalah lukis di besar-besar. Ni lukis satu page ataupun half page, separuh muka surat gambar rajah ni. Supaya kamu jelas set of experiment dia, setup dia. Okay, saya padam balik. Ni. Okay, lukis ni dengan labelnya sekali. Kemudian observation. Jadual dia ni kita dah tandakan tadi. Okay. Kemudian soalan ni tak perlu. Jelas Aktiviti 4.3 salin semua ni gambar rajah. Kemudian sampai observation saja. Question no need. Sebab kita dah jawab kat sini. Okay. And then second things, aktiviti 4.4, tindak balas logam oksida dengan karbon pula. Kamu salin dekat atas sampai instruction, gambar rajah, kemudian sampai dekat observation, student activity ni, observation. Question no need, tak payah. Okay, jelas Ada dua tugasan untuk kamu sepanjang cuti sekolah 2 minggu ni. Jadi secara kesimpulannya untuk hari ni kamu belajar tentang apa? Kamu belajar tentang yang pertama, tindak balas. Okay. Kamu belajar tentang tindak balas logam dengan oksigen. Yang pertama. Yang kedua, kamu belajar tentang tindak balas logam oksida dengan karbon. Yang mana tindak balas logam dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. Dan tindak balas logam oksida dengan karbon akan menghasilkan logam dan apa? Karbon. Bagus. Karbon dioksida. Saya je karbon C. Ini bahasa Melayu. Karbon dioksida. Okey, ini yang kamu belajar sebenarnya dari banyak-banyak benda saya cerita tu. Dua benda.
tindak balas logam dengan oksigen dan tindak balas logam oksida dengan karbon. Tindak balas logam dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. Logam oksida ni tadi patah balik pergi tindak balas yang kedua. Bila bertindak balas dengan karbon akan menghasilkan logam dan juga karbon dioksida. Tapi perlu diingat, ada syarat dia. Logam oksida ataupun tindak balas yang kedua ni hanya akan berlaku pada mana-mana logam yang kedudukannya lagi bawah daripada karbon. Tindak balas yang kedua ni hanya boleh berlaku pada mana-mana logam yang di bawah karbon sahaja. Logam mana pula bawah karbon, cikgu? Logam yang bawah karbon yang kita dah senaraikan tadi. Okay. Karbon kan terletak dekat sini. So, yang di bawah ni adalah logam yang boleh bertindak balas dengan karbon. Logam oksida yang boleh bertindak balas dengan karbon. Yang atas ni tak boleh. Yang atas ni macam mana nak buat? Nanti kita kena cerita benda lain pula. Benda lain pula nak cerita. Kalau nak tanya, boleh tanya. Dia proses nama hidrolisis. Tapi kalau logam yang di bawah karbon, sebab tu kita kena tahu karbon duduk mana. Cikgu, kenapa cikgu tak letak terus dalam kalau nak kahwin tu letak dengan C dengan H? Takut kamu keliru. Sebab karbon dan hidrogen bukan logam. Sebab tu kita tak letakkan dalam penghafalan kalau nak kahwin mesti ada tadi tu. Jelas Tapi kenapa kita letakkan C ni? Sebab karbon ni digunakan dalam proses untuk mengekstrak biji timah daripada hasil kapak korek kita tadi tu. Hasil galian. Okay. So, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tugasan adalah aktiviti 4.3 dan aktiviti 4.4. Ada soalan? Tak ada. Lain? Syif Pridati, anak Cikgu Salijah. Siapa lupa nama dia? Ainan. Tadi Aina. Lupa nama dia. Atika, Azharatul, Alia, Iqbal, Arif, Fadil. Tak ada soalan Okey. So nanti kalau tak ada apa-apa soalan, nanti saya harap kamu buat aktiviti 4.3 dengan 4.4 tu untuk kukuhkan pemahaman kamu. Sebab tajuk ni nampak macam mudah tapi it's very tough because you learn about anything. Kamu belajar tentang banyak benda. Pasal geografi kamu belajar, terbuka macam tu. Kamu belajar pasal sejarah pun ada juga. Belajar pasal kimia lagilah detail. Tapi tak apa, nanti tengok balik video ni, okey? So setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, so saya tamatkan sesi kita lah. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.